Seterusnya kita nak cantikkan sedikit kita punya form. Okay, sebelum tu kita tukar dulu kepada light mode. Okay, ini paparan dia. Okay, jom kita lihat pada bahagian layout. Sebenarnya dia ada banyak layout, tapi untuk sekarang ni kita akan fokus pada bahagian section. Okay, ini dia punya syntax dia. Dan seperti yang kita lihat sekarang ni dah okey. Tapi kita nak letakkan form kita dalam satu section. Jom kita cuba cara dia. Okay, kita copy semua ni dan kita masukkan dalam kita punya kod dan pastikan kita akan letakkan pada bahagian skema ni. Paste. Kemudian form kita semua ni kita akan cut sehingga akhir tadi kita ada avatar. Kita akan cut dan masukkan ke dalam kita punya skema section. Dan jangan lupa kita kena import ni yang kita letakkan pada bahagian atas. Dan kita dah ada kita punya section. Okay, form kita dah berada di dalam section. Jom kita cuba refresh, kita tengok macam mana dia punya paparan. Okay, seperti yang kita dapat lihat, paparan dia lebih kemas. Semua ada di dalam section. Dan kita boleh ada tajuk section dan juga kita punya description. Kat sini okay, kita punya tajuk dia dan kita ada description. Dan kita cuba refresh. Nampak ni, kita dah boleh tukar tajuk dan dia punya description. Kita tengok lagi apa option yang ada. Okay, dekat sini kita boleh tambah juga kita punya, dia ada header action. Action ni sedikit advance tapi insyaAllah di masa yang akan datang kita akan review action. Tapi kita cuba tengok boleh masuk ke tak dekat kita punya form. Kita akan letak di bawah section. Okay, bawah section ini kita akan cuba letak header action. Dan kita kena import action ini. Buat masa ni ignore dulu action ni. Just kita nak dapatkan gambaran kedudukan dia. Kita cuba refresh dan okey, dekat sini kita ada button action. Buat masa ni button ni tak ada apa-apa fungsi lah. Ini sekadar untuk dapatkan gambaran. Kemudian kita lihat lagi, okey, kita boleh juga masukkan footer action. Sama juga seperti header, kita ada footer. Okey, sekarang ni kita ada ini bahagian header, dekat footer kita tengok okey, footer kita tak ada apa-apa lagi. Kosong lagi. Jadi jom kita cuba tambah footer. Okey, kita namakanlah ni header. Ini pula footer. Kita save dan kita cuba refresh. Okey, ini header, button header dan bawah ni footer ni, okey, kita ada footer. Button dalam filament ni kalau macam contoh ini, action button ni kita panggil, term yang digunakan adalah action button. Dia ada action sini. So apa-apa maklumat lanjut mengenai button tu boleh dilihat pada menu action. Okey, kemudian kita tengok lagi apa option yang ada. Okey, kita boleh alignment pun kita boleh letak footer dia. Kita cuba tengok macam sekarang ni alignment ni kat mana. Okey, ni start. Kalau end mungkin belah kanan ni kot rasanya. Jom kita cuba tengok. Footer. Okey, alignment kita nak import. End. Kita cuba save dan kita cuba refresh. Okey, nampak dah. Dia dah ada belah kanan. Lepas tu kita tengok lagi kita boleh masukkan juga ikon.
Okay, macam sekarang ni kita tak ada icon. Kita boleh tambah icon. Save dan kita cuba refresh. Okay, dah ada icon. Okay, kita padam dulu header footer ni sebab kita tak guna. Okay, kemudian kita cuba lihat lagi apa lagi ada. Okay, ini kita boleh tukar kita punya position kita aside. Sekarang ni kita cuba tambah aside, dia jadi macam mana. Save, refresh, okay. Aside, ini layout dia. Tapi macam case kita ni mungkin tak berapa sesuai, jadi kita akan padam balik. Okay, next. Okay, ini kita boleh collapsing section. Kita boleh tutup dia punya section. Macam sekarang ni, okay, kita tak boleh tutup. Okay, dia static je, terpapar. Tapi in case kalau kita ada banyak, contoh form kita, field kita ada panjang berjela, kita ada option untuk membolehkan section itu tutup. Kita guna collapse. Okay, kita tambah pada bahagian ni. Dan okay, nampak ni, kita boleh tutup dan buka. Okay, ini sangat membantu kalau form kita panjang berjela. Dekat sini, okay, kita ada okay, collapsible. Collapsible ni, kita cuba tengok apa efek dia. Kita refresh. Macam collapse. Macam tadi, collapse ni dia akan tutup. Collapsible ni dia akan terbuka. Cuba kita tutup, kemudian kita cuba refresh. Dia masih terbuka. Katakanlah kalau kita nak, kita tutup, and then kita refresh, kita nak ditutup lagi. Okay, kita perlu gunakan, kita perlu tambah satu lagi, persist collapse. Jadi kita cuba tambah, tengok. Save dan kita cuba refresh. Sekarang ni terbuka. Okay. Kemudian kita tutup dan kita cuba refresh balik. Dan masih tertutup. Okay, kalau kita buka, kita refresh, dia akan terbuka. So, dia akan pegang state semasa. Okay, dia akan pegang, dia akan save lah kita punya section sama ada tertutup ataupun terbuka. Bila kita refresh, dia akan still sama seperti yang sebelumnya. Okay, dekat sini kita boleh, okay, kita ada compact style. Compact ni dia akan padatkan lah kita punya form ni. Kita cuba lihat, tengok. Okay, nampak tu. So, dia punya padding ni akan sedikit kecil berbanding sebelumnya. Okay, dekat sini, okay. Ini pun satu lagi yang membantu kita susun kita punya form. Macam sekarang ni kita ada satu, maksudnya setiap field ni dia penuh. Satu, satu, satu. Setiap row ni, okay. Satu field ni satu row. Jadi, katakanlah kalau kita nak letak satu line, satu row ni ada dua kolom kat sini. Kita boleh tambah kolom. Pada bahagian section, okay. Kita cuba tambah kolom 2. Jadi bila kita refresh, dia akan jadi 2. Jadi pendek sikit lah kita punya form kan. 3 pun boleh. Kita refresh, dia akan jadi 3. So, layout ni membantu kita untuk menyusun kita punya form. Jadi, anda boleh lihat lagi, ada banyak lagi documentation di sini. Dan rasanya ini sahaja. Dan kita mungkin akan guna 2 sahaja untuk projek kita ni. Okay. Kemudian, jangan lupalah go through semua documentation untuk dapatkan lebih maklumat lanjut.